tak. Jadi bukanlah contoh dia kata menyatakan menyatakan pada diri kita lah macam tu. Maksudnya ada dua pihak lah. Pihak A nak menyatakan kepada pihak B macam tu. Maksud dia ada dua wujud. Atau dua pihak boleh. Dua wujud ni maksudkan dia tu, contoh dia kata kita mengaji dari satu peringkat tasawuf, bolehlah kita cakap untuk mengesahkan kan. Okey. Tapi kalau dari peringkat sudut pandang makrifah lain pula. Dia nanti kata apa pula mengesahkan, apa dia telah esah. Hang siapa nak mengesahkan? Hang siapa nak menyatakan? Hang masih ada hang untuk menyatakan kenyataan. Yang tu dia sudut makrifah. Itu sebab dia kata bila sampai di singgahsana makrifah, tak ada lagi buruk bersuara antara kita, tak ada lagi berantara. Macam use, contohlah nak bersembang dengan diri you. Okey. Mana boleh? Tentang diri you nak sembang tu. Dia kata sesungguhnya aku benci pada hamba-hamba yang mengeluh. Ya. Okey, atas alasan apa? Nak mengeluh apa kalau kata itulah suratan, itulah segala-galanya. Macam ada satu mamat tu tanya, lepat, saya nak tanya satu, kehilangan anak lepat dalam balai polis tu redha tak redha? Ada dua sudut pandang. Dari sudut ketentuan Allah Azza wa Jalla, aku reda lah. Tapi dari sudut sistem, my son disappear under custody of police, under custody mahkamah syariah, dalam hak jagaan mahkamah syariah di dalam balai polis, dan aku tak berhak berada 300 meter persegi. Faham? Ya. So itu satu keputusan yang tak adil. Itu sistem. Itu satu benda yang boleh kita ketengahkan. Faham? Pasal dia dah ada dua wujud di situ. Dia ada dua pilihan dan ada dua kejadian. Okey. Pasal itu dari sudut kembali kepada syariat. Kalau hang seorang ayah, mesti ada anak. Kalau hang seorang suami, mesti ada isteri. Tapi kalau hang seorang duda, dah tergambar lah yang hang tu single. Ya. So sekarang ni, bila kita bercakap pasal takdir ketentuan, itu masuk pada fardu ain. Okey, contoh dia ada konsep and ideal law and system. Semayang lah. Tapi yang semayang apa? Nampak? Yang 5 waktu. Takkan kalau nak ni waktu zuhur, niat zuhur lah. Waktu isya niat isya lah. Tidak? Okey, tapi semayang adalah semayang. That is fakta. That is facts. Bila awak pergi semayang maghrib, masa tu imam dah angkat Allahu Akbar, hang baru nak main niat, takkan nak niat semayang subuh waktu imam tengah menunaikan semayang maghrib. Di situ jatuhnya law and system, konsep and idea. Betul tak? So sebab ada mawujud dikeranakan oleh satu kerana, dia masih ubudiyah. Tapi bila kita membincang perihal rububiyah, dia lain sikit. Faham tak? Ketuhanan dan Tuhan itu sendiri lain. Rahsia ilmu lain, rahsia Tuhan itu sendiri lain. Di sini. Jadi ada member beritahu, alah lepas jangan duk layan lah mereka ni. Kadang mereka ni try nak sudi dengan hang, ada mereka ni nak check hang. Aku kata tak kisahlah. Kalau mereka nak menguji aku atau nak try aku, mai satu masa aku tersedang, aku berhenti cakap. Ada. Ada. Aku dah tengah makan mai-mai, abang, saya nak mengaji, saya tak tahu apa benda ni, tapi saya teringin nak mengaji dengan abang. Aku tengok muka dia. Tapi tolong jangan buat live, bang. Okey, sembang lah. Dia tak membuat live. Kerap je. Kadang aku tanya, boleh tak saya buat live? Sebab aku nak Jabatan Agama, ahli tertinggi bahagian siasatan hal ehwal tata tertib agama, mereka akan tengok betapanya orang nak mencari benda ni. Mereka tak payah duduk dalam ofis mereka duduk nganga dengan ustaz-ustaz yang fiqh semata-mata. Aku nak tunjuk ada orang tua-tua main cari, ada berumur 80, dah tak pandang rambut aku, tak pandang gelang aku dah. Betul tak? Betul lah. Sampai dah ni lah, for real lah. Mereka main depan-depan lah. Alah,
Dia pun mai. Tapi ada yang mai saja dah nampak aku dah datang tu mai. Nak check aku bila aku tak dalam aku tak cara hang cakap dengan aku ni setelah dalam 10 minit sembang hang dah mengaji ni. Oh, okay. What do you really want? Cakap dia. Are you feeling lonely? Cakap dia. Setengah orang macam tu dia dah mengaji tapi dia rindu nak lepak dengan aku dengan orang-orang yang mengaji. Oh, alright. Aku kata kalau hang dah mengenal Allah Ta'ala, bila hang lepak dengan aku, kita kill the time, enjoy it, chill. Kita tak ada nak kupas bab pengajian lah. Pengajian apa lagi? Bab ilmu kan. Bab ilmu apa lagi? Itulah kata yang puak-puak ustaz-ustaz ni yang balik tanah Arab ni. Salah satu tu apa, Rora apa aku tak tahu lah. Dia tu kata dapat ni tak ada hujah, tak ada itu, tak ada ini. Nak sembang apa? Aku nak aku mengaji lagu hang mengaji lah. Hang mengaji bahasa Arab, hang mengaji nak qualified bahasa. Sedangkan mengenal Allah Ta'ala itu adalah mengaji ilmu mengenal diri. Apa pergi negeri Arab pun tolak habis nafi isbat, apa tolak habis apa ni ilmu mengenal Allah sebab 20 ni. Macam mana kami nak sembang apa? Nak berhujah buat apa? Hampa dah potong siap lah. Nampak tak? Dari sini tu. So maksudnya kalau macam tu kita yang mana yang tak reti cakap Arab ni nanti habis lah. Esok pada masyarakat ni dia tak boleh cakap apa dengan Allah lah. Macam tu. Betul tak? Bukan. Yang ni bukan nak believing apa-apa. Lepas tu yang mana tok imam belah kampung kan, yang mana tak berkesempatan pergi belajar bahasa Arab ni, apa semua kan, meninggal tu semua okey. So tak ada je orang yang boleh baca tapi dia tak faham apa dia baca. Yang tu satu. Nombor dua pula dia tak tahu nak letak tak mana apa yang dia baca. okey. Baru ni ada orang beri keratan apa ustaz apa tu yang mendung tu. Alim mendung. Dia cerita pasal jangan menduakan Allah Ta'ala. Member tu ambil kopi bagi kat aku, dia kata tengok lepas. Dia pergi kot luak juga. Dia tak pergi juga kot la maujud. Dia tak pergi juga kot la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aku kata mana depa nak temui benda ni? Nafi isbat mereka kata nonsense. Mana depa boleh temui benda ni kalau depa tak tahu syariat la haula wala. Kita biar pergi kat depa lah. Itu peringkat depa. So balik kepada asas tadi, conversation asas tadi. Bila orang yang mengaji, bila dia jumpa orang di peringkat tasawuf, dia akan faham persoalan-persoalan itu masih menduakan atau menghidupkan dua wujud. Sebab tasawuf tu adalah pencucian. Faham? Kita cuma bagi tahu cik nak cuci tuan tarik jangan duduk dalam tong tu. Takut tong tu bersih, cik pula potong. Tu dia kata macam mana maksud ni? Maksud dia duduk luak dari je, pakai pek ayak semok dulu. Faham tak? Lepas tu corok sabun dulu. Lepas tu barulah nak rapat macam mana pun. Kan pakai sarung tangan, pakai tu ni cik duduk dalam tong tu, tong bersih, kaki belengai. So hari ni bab pencucian tu dia masih berjarak maksud saya. Berjarak. Jadi satu kepada yang satu. Dia masih melihat salah silap. Dia tak faham pada kedudukan surah 72 ayat 13. Dia tak faham itu. Sesungguhnya mereka yang beriman itu tidak takut akan pengurangan pahala dan penambahan dosa. Sebab dia tahu yang beriman tu siapa dia. Jadi ini peringkat-peringkat dia kena masuk memahami sifat 20 dengan terang. So bagi aku geng-geng Mazaniyah ni, especially Dr. Mazhar apa semua ni, tak boleh sembang tu benda ni. Kalau tengok mereka dismiss, rejected. Faham? Seperti mana mereka buat kat kita. Mereka kata kita ni bawa sebab 20 ni Yunani lah, apalah semua tak betul, Nafi sebab ni nonsense. So with all due respect, get the hell away from my side. Faham? Sebab tak boleh buat buat ni. Tapi bila puak-puak mengaji pula yang mai jumpa kita, itu sebab dia kata jangan campur aduk batil dan hak. Dan jangan pula kamu menyembunyi kebenaran padahal
kamu mengetahui. So di sini meletakkan kita jangan takut untuk sembang sesuatu yang benar. Dan jangan gementar bila berdepan dengan ahli-ahli tertinggi di dalam yang berjawatan dan yang berjabatan. Contoh dia mufti, apa ni ahli-ahli fatwa ni. Kita tak perlu gentang dan kita tak perlu takut, tak perlu risau. Mereka manusia dan mereka tu hanya memiliki satu bidang kuasa tertentu untuk menjalankan satu hal-hal di atas kuasa mereka itu sendiri. Okey ya, usul periksa. Tetapi kita harus sedang, kalau mereka ni ada ilmu tapi tak ada ilmu yang nak disoal siasatkan tentang. Contoh dia, how for them to process this all about the thing that they don't even learn. You know, the subject. Yeah, the subject. There's half of their leg not even in on this subject. Right. So kita pergi dan kita tanya benda yang betul. Saya main sini atas tuduhan apa, atas sebab apa, nak kenalan, kita kenalan. Tapi bahasa perkenalan ni bahasa mesra lah. Betul. Tak boleh ni saya dengar orang kata awak macam ni. Itu bukan perkenalan. Itu tuduhan agak agresif dan cara bercakap yang sombong. Hang ni orang betapa ke? Awak betapa ke? Awak dah tak boleh. Kalau nak berkenalan kita bermesra, tetapi kalau nak bersoal jawab awak harus tahu subjek apa yang awak nak soal dengan dia ni. Hadis, dia bukan mengaji hadis. Faham tak? Apa yang dia mengaji? Dia mengaji mengenal diri, mengenal Allah. So kalau orang yang berjabatan nak menyoal siasat ilmu mengenal diri, mengenal Allah, wajib dengan tidak boleh tidak, warasnya, logiknya, mereka harus mengenal lah. Mereka harus mengenal ilmu, mengenal Allah, mengenal diri dan mengenal Allah. They have to qualify. Dan baru dia boleh proses. Baik dari sudut perjalanan insanu kamil, perjalanan wadahatul wujud, perjalanan whatever yang orang kata tak betul. So kita nak tahu pasal apa orang kata tak betul, dari sudut mana mereka pandang tak betul. Kau dari sudut fiqh, saya sendiri kata takkan jadi betul. Kau dari sudut tasawuf, saya sendiri masih mengatakan masih ada dua wujud. Dari sudut ma'rifatullah, kalau mereka qualify, what is left there to process about? So bagi guru-guru yang mengaji, apabila dia mengajar tentang ilmu makrifah, kadang-kadang mereka tergelincang, anak murid mereka ni tanpa guru sedang, anak murid mereka balik kepada hakikat. Ini problem dia. Yang ahli-ahli yang berjabatan ni habis kat tu lah. Hampa tak mengaji, hampa nak soal jawab apa? Berkenalan dululah. Itulah bila aku jumpa mereka ni di Johor, ahli jabatan mufti turun, masa show aku kenalan. Mereka pun cakap mesra elok kat Johor. Bagus bang. Bagus. Lepas tu di Penang baru ni pun mesra elok. Jumpa puak-puak Mazaniah ni lah, yang kasar sikit dan kurang ajar. Itulah, mereka kata mereka ikut jalan Rasulullah. Bagi malu Rasulullah lah cara lagu tu cakap. Kita tak apa, hamba tuduh aku tak ikut jalan Rasulullah, tak apa, aku tak kisah. Faham tak? Sebab aku tak ada pengikut dan aku takkan panggil orang untuk ikut aku. Faham? Sebab aku tahu yang beri petunjuk tu Allah Ta'ala, yang menyesatkan pun Allah Ta'ala. Kita tak akan kata siapa pun sesat. Macam puak Mazaniah ni dengan Kamaliyah ni, Kamiliniah, puak-puak mereka ni, Nodrus ni, Nodruswiyah, mereka ni semua ni, dia tak boleh kata apa dah. Faham tak? Mereka jahat. Bagi aku mereka jahat lah. Kat atas aku lah. Aku tak mau lah hang kata mereka jahat. Hang tak ada kena-mengena. Dan aku tak mau orang lain kata mereka jahat. Aku ada right apa yang mereka buat kat aku. Betul. I have every right. They the one who start. Kalau mahkamah dia nak cari siapa punca. Kalau kau nak tuduh aku ni menyesatkan orang, habis berapa Quran, dalam ayat Quran boleh point kot. Tu aku cakap, hampa ada sijil balik pada luar negara Arab, file evidence, tarik aku masuk mahkamah.
tuduh aku apa nak tuduh. Kita fight dalam mahkamah. Tak peduli yang Dr. Mazhar kan apa, semua jom. Yang tu baru betul. Ni hampa mufti, hampa doktor lah, hampa ustaz lah, hampa duk tiba YouTube kat belakang pasal apa? Setakat tabung lah. Mai jumpa, tarik aku masuk mahkamah atas tuduhan apa-apa pun. Lepas tu aku tarik hampa masuk sivil pula. Kita tengok nak edit macam mana. Aku ada evidence daripada surat doktor Jerman yang aku tak boleh stres sebab aku tak ada pancreas, dan aku ada beberapa masalah yang tak boleh stres. So where this all stress come from? Depa ni 14 ahli tertinggi Mahkamah Syariah dulu hilang anak dalam balai polis, kau buat tak tahu. Sekarang ustaz-ustaz pelang. Your case tu depa tak support pula. Depa diam. No, yang best tu dia punya apa, yang starting ni case anak dulu, lepas tu barulah dituduh sesat kan. Ya. Okey, pasal apa abaikan yang mula-mula punya isu tu. Yang best tu hakim yang suruh aku letak anak dalam balai polis yang bertengkar dengan aku. Yang dalam ferry tu aku jumpa dia penat cermin kan ribut. Aku kata, aku nak bagi kasut lah. Dia penat cermin, dia tutup pintu. Aku kata, buat apa? Relax baca paper dalam kereta, dalam ferry tu. Buka lah cermin. Nak bagi kasut pasal anak aku hilang anak dia. Sekarang dia jadi ketua syari'i, babe. Hello. Ketua syari'i. Hang tengok macam tu punya orang boleh naik. Tapi orang tak tahu dia ni lah Para Afsang. Pasal apa hang tahu? Hantar orang buat salah, hantar hakim, hantar orang buat satu keputusan yang salah. Hang boleh buat tak tahu pula. Hang tak ada aktifut. Hang jatuhkan kesalahan, hang jatuh hukum ke orang, hang pandai. Tapi hang buat kesalahan, hang buat tak tahu. Ni hakim ni, Osman Ibrahim ke Ibrahim Osman? Aku tak ingat dah nama dia. Selepas kes aku dapat cerita dia belah pergi Perlis. Tujuan Dr. Mazhar punya dia pergi duduk kat sana. Sekarang tak tahu. Member aku baru ni check dalam Google, dia ada jadi ketua syari'i. Hang tengok macam tu punya game dia main. Semua ni aku beritahu kat hang macam mana. Macam mana Malaysia tak leceh. Orang mengaji ilmu Allah, mengenal Allah betul sesat. Orang yang bawa jalan-jalan mengenal Allah ni, jalan-jalan yang tak mau menduakan Allah betul sesat. Ustaz-ustaz pelang macam ni yang berbiak. Mana satu institusi kepahaman Islam ataupun tata tertib agama Islam ambil action di Malaysia? Mesti ada punya jabatan ni yang mengawasi tata tertib, tata susila penyebaran agama ni, hal agama. Dan kau ustaz dalam masjid tiba macam-macam fitnah. Aku ada proof. Mereka pukul tak tahu, babe. Tu yang buat aku nak tahu yang atas ni siapa sebenarnya. So aku move on lah. Aku seorang aku tak kisah lah. Tak ada support pun tak kisah lah. Tapi orang yang ada akal, orang yang ada anak, orang tahu lah apa yang aku lalui bukan sederhana. Bas pergi Johor politik. Yang ni gila rantai negara kot. Alah, mereka tak tahu. Kita homeless di London, mereka pergi makan angin London. So lah ni proses tu nak bola anak aja. Nak selamat, tak tahu hilang dalam balai polis under custody 14 ahli tertinggi Mahkamah Syariah. So hampa nak consider aku sesat. So sebelum nak tangkap aku, tangkap mereka ni dulu. Betul. I just wait for this. Macam Dr. Mazhar aku ingat tahun tu duduk dalam universiti ni kot duduk kayu bicycle racing kot. Aku betul-betul kalau yang mereka buat ni Nabi ajak macam tu. Mana saya nak fikir tak ada. Dia ni aku beritahu kan lebih sudu dari kuah antara Dr. Mazhar ni dengan grup-grup dia ni. Tambah-tambah Dr. Kamili tu, dia punya nak jadi famous. Hantar member aku kata apa, Pat, aku tak kenal dah mereka ni dulu. Lepas mereka duk viral gambar mereka duk hentam bukan baru aku tahu Dr. Kamili, aku tahu Noderus, aku tahu apa ni, apalah orang apa semua ni, Halim Hassan ni apa semua ni, Hassan Halim ke Ali Hassan aku pun tak tahu. Balai polis bergerak. Tak balai. Aduh, lama dah aku tak singgah ni. Nak kena pergi. So jadi benda macam ni aku nak beritahu is berlaku di Malaysia, faham?
Faham? Politician, lagu satu politician, ahli agama, lagu ahli agama. Semalam aku nak cerita dengan Ang. Dekat luar Coresta malam. Okey, Coresta right. Bateri aku mampu Nasib baik satu Mak Indo ni duk bergaduh dengan satu apa ni Rohingya punya orang. Rohingya ni dengan Nepal ada seorang. Mak Indo ni seorang duk bergaduh cakap Melayu, tapi Melayu kontu Indon kita tahu lah bahasa Indon. Yang seorang ni bahasa lagu lagi pelik sikit lah. Faham tak? Okay. Boleh cakap Melayu dengan ada tattoo apa semua. Tahu dia kata apa? Dia kata dekat Mak Indo ni, you nak jumpa dekat mana pun cakap, lu bawa dia punya geng, kita bawa kita punya geng, kita jumpa. Lepas tu aku tak lu brother. Aku cakap, aku tunjuk AC aku. Saya orang Malaysia, sorry ya. You masuk satu kawasan orang, you bagi suasana tu tak aman, tak boleh tau. So you Rohingya punya orang, Nepal punya orang, you masuk, you cakap ni macam you sudah jadi gangster dengan tattoo, dengan apa style lah, dengan pakai rantai main gelang, tak kisahlah itu. Tapi kita nampak lah dia bukan Rohingya yang masuk macam pelarian, dia dah ada kabel lah sini. So this macam ni dah jadi di Malaysia Habib. Lepas tu dia kata, abang jangan masuk campur. Ni bukan soal masuk campur brother. Aku cakap Pulau Pinang ini tempat saya lahir tau. Kalau you mau cari makan sini, it's okay. Tapi kalau you nak tunjuk you ada kabel, you gangster sini, you apa kau, go on cakap. Try me cakap. Bukan apa, pasal tak boleh lah you. Dah pergi tahap tu orang mana boleh. Tak boleh. Hang nak bergaduh apa pun bergaduh, cakap elok-elok. Dan nombor dua, jangan tunjuk hang tak peduli siapa. Hang ada gangster, hang ada geng. Faham? So kita terfikir gangster dia siapa? Mereka ni ada kabel dengan siapa? Sampai berani lagu ni. Siapa yang menjadi belot dan biadab sampai sanggup? Apa projek sebenang di bahagian ni? Kutip duit kau dengan pokok ni, atau dia angkat dia ni jadi kepala kau? Dah jadi ralat. Kita tengok tu kan ni bukanlah yang dikatakan Panglima Melayu dulu bawa. Faham? Jadi macam tu tahap dia. Aku nak beritahu di Malaysia ni dah jadi macam tu dah. Tu aku kat Ampang pun aku tak kasi cam tau. Aku tak kasi cam tau. Kalau tu Arab yang ada tattoo apa. Ni baru ni kat Culia ada Hailam restoran tu kan. Okey. Satu mat tu ada tattoo. Dia main depan aku, dia kono zam. Dengan tahu dia bunyi spot lah. Aku berhenti, aku tengok dia. Lepas tu dia keluar. Aku tak kat dia, you almost hit my leg. Did I hit you? Dia kata. Aku tak almost. Aku cakap kat dia, I'm on the right road and you against the road. Aku cakap kat dia. Pasal dia terus kono lintas dulu tu. Okay. Jadi aku tak kat dia, it's not about hit or not. Dia ingat aku Pak Hitam mana. Aku kata I'm born here and then I have a right to deserve to be respect. Aku cakap especially from you Auslander, foreigner. Aku cakap because when I'm in other country I respect and obey the law and obey the people. I respect in German, I respect German people at first. You have to do this. Faham? Lepas tu dia buat macam cakap telefon, dia buat macam aku kata habis lah. Tu aku cakap I'm not here for this. Aku balik ke Pulau Pinang bukan untuk ni. Aku cakap aku balik ke Pulau Pinang adalah untuk ambil gambar-gambar untuk buku aku. So aku bilang tapi Yus tengok dah jadi macam tu Yus. Dah jadi respect tu. Dah jadi kata apa ni, agama satu hal, politician satu hal. Ni bangsa-bangsa asing masuk sampai buat kita ni dah jadi bangsat. Mereka punya biadab tu sampai kita rasa lah bangsat sangat ke aku ni. So benda ni jaga, aku cakap jaga, benda ni akan jadi tak best. Bukan kita nak cakap pasal rasis apa, no, not at all. Kita respect every living being, every living soul. Tapi bila dia damai macam ni, habis lah. Habis lah. Agama pun habis, politik pun habis. Yang kaya akan ada kuasa. Maka kalau bangsa-bangsa asing ni boleh buat duit apa cara pun, biar.
kampung tu. 60% Rohingya dengan Burma. Selamat. Depan ni, nanti depan. Alamak. Main nak cuci kubur orang tua Asad, batu belah kan. Alah, tak masuk dah. Aduh. Okey, sini boleh. Sini, depan. Sini yang ni kubur ayah. Kubur ayah dengan mak tau ni. Allah Akbar.